Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua murid-murid. Baik, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6 di bawah unit 21, Indahnya Budaya. Baik, kaitan kejayaan murid dapat digunakan dengan 3 kata ganti nama yang betul. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, murid dapat berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertata susila. Baik, nampak kan cikgu merahkan kata ganti nama tu. Baik, kenapa cikgu merahkan? Sebab cikgu nak kita sama-sama ulang kaji sedikit tentang kata ganti nama. Cikgu percaya kamu dah belajar dah kata ganti nama ni. Tapi hari ni kita belajar secara ringkas. Kita imbas semua. Okey, kata ganti nama. Ingat tak lagi kata ganti nama? Ada berapa jenis? Cuba ingat. Okey, kata ganti nama ada 3 jenis. Iaitu kata ganti nama pertama, berbentuk tunggal merujuk kepada diri sendiri. Jamak merujuk kepada diri sendiri bersama-sama dengan orang lain. Contohnya nanti cikgu akan tunjuk. Baik, yang seterusnya ialah kata ganti nama kedua. Merujuk kepada orang kedua semasa bercakap dengan kita. Masa kita bercakap tu, orang kedua, maknanya kita tengah bercakap dengan siapa? Terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu tunggal dan jamak. Tunggal seorang lah. Kalau jamak lebih lah. Okey. Baik, yang ketiga ialah kata ganti nama ketiga. Merujuk kepada orang yang ketiga. Maksudnya, bila kita bercakap dengan seseorang, kita bercakap dengan A, sedangkan kita bukan bercakap berkenaan dengan orang B, tapi kita bercakap tentang orang C. Dia tak ada pun depan kita. Okey. Setiap ganti diri ketiga harus digunakan dengan betul. Okey. Kata ganti nama diri. Ini contoh-contohnya. Okey. Kata ganti nama diri pertama, contohnya apa? Saya, kami. Kami tu jamak. Kita, peta, istana, hamba, batik. Contoh kata ganti nama diri kedua, kamu, awak, anda, engkau, saudara, tuanku. Dan kata ganti nama diri ketiga, dia, beliau, mereka, baginda. Okey. Baik, seterusnya. Ini yang kita nak belajar pada hari ni. Okey, buka muka surat 119. Buka muka surat 119. Bawah tajuk Indahnya Budaya Kita, unit 21. Apa tajuknya tu? Tajuknya ialah Bagai Aur dengan Teping. Maksud bagai aur dengan teping ialah saling melengkapi, saling perlu memerlukan, saling berganding bahu. Okey, kita tengok. Mari kita baca sama-sama. Okey. Amalan bergotong royong merupakan budaya masyarakat Melayu. Amalan ini biasanya dilakukan apabila penduduk kampung mengadakan majlis perkahwinan, sambutan acara keagamaan, urusan kematian atau aktiviti kebersihan dan keceriaan. Beberapa hari sebelum majlis itu diadakan, penduduk kampung akan bergotong royong untuk membuat persiapan. Menerusi amalan ini, masyarakat dididik untuk bermuafakat dan bekerjasama. Selain itu, amalan ini dapat memberikan peluang kepada golongan muda untuk mempelajari bidang tertentu
ketika menyelenggarakan majlis kenduri atau acara keramaian. Pada bulan lalu, sepupu Amar telah melangsungkan perkahwinan. Sehari sebelum majlis perkahwinan itu diadakan, Amar dan rakan-rakannya telah berkunjung ke rumah sepupunya itu. Ada berapa perenggan? 3 perenggan. Okey, petikan itu menceritakan tentang situasi keluarga sepupu Amar, di mana keluarga sepupu Amar akan melangsungkan perkahwinan. Dan ini biasanya situasi ini berlaku di kampung. Mana bila berlaku majlis perkahwinan, akan berlakulah majlis gotong royong. Gotong royong menyediakan juadah, bergotong royong membuat persiapan, pasang pelamin, siapkan rumah. Okey. Ini yang berlaku. Jadi sehari sebelum majlis perkahwinan tersebut, Amar dan rakan-rakannya telah datang ke rumah sepupunya. Jadi mereka melihat situasi yang berlaku di rumah tersebut. Okey. Tugasan kamu. Okey, apa tugasannya? Okey, tugasan lengkapkan dialog tersebut. Dialog ni ada di mana? Dialog ni ada di muka surat 119. Baik, pergi. Berapa watak yang ada? Which one? Amar dan Imran. Majlis ni majlis siapa? Majlis sepupu Amar. Okey. Kita tengok. Which one? Apakah yang sedang dilakukan oleh mereka di sana? Apakah yang sedang dilakukan oleh mereka di sana? Siapa mereka dimaksudkan oleh which one tu? Okay, ada 3 gambar. Mungkin dia tengok gambar yang pertama. Mungkin dia tengok gambar kedua. Mungkin dia tengok gambar yang ketiga. Okey. Jadi, apa yang Amar akan jawab? Okey, kita lihat apa jawapan Amar. Mereka sedang bergotong royong memasak lauk untuk juadah tetamu. Mereka sedang bergotong royong memasak lauk untuk juadah tetamu. Tu gambar mana tu? Pilih gambar yang pertama. Okey. Kemudian, Imran pula bertanya, bolehkah golongan muda menyertai aktiviti ini? Golongan muda tu siapa? Anak-anak muda. Yang belum berkahwin biasanya orang panggil golongan muda. Kita lihat pula apa jawapan Amar. Okey, Amar pula menjawab, sudah tentu Imran. Golongan muda sangat digalakkan menyertai aktiviti ini. Memang sangat digalakkan. Dan Wichuan pula menyampuk. Okey, Wichuan bertanya satu soalan. Soalannya, pada pendapat kamu, apakah kebaikan amalan ini? Makna Wichuan bila dah nampak orang gotong royong, lepas tu bila Amar pula kata golongan muda memang patut sertai. Jadi, Wichuan pula bertanyakan soalan tentang apakah kebaikan amalan ni? Amalan bergotong royong itulah. Okey, jadi apa yang Amar jawab? Pada pendapat saya, amalan ini sangat baik demi mengeratkan hubungan antara jiran tetangga. Golongan muda pula dapat mempelajari cara-cara menguruskan majlis kenduri. Ini bukan jawapan yang semestinya jawapan ini ya. Ini cikgu bagi cadangan jawapan. Dan kamu sebenarnya boleh bagi lagi jawapan yang lain. Okey, ini antara yang sesuai. Okey, seterusnya.
Wei Chuan pula yang bercakap. Okey, mungkin Wei Chuan bertanyakan soalan. Lihat apa soalan Wei Chuan. Wei Chuan dia tak bagi soalan. Dan dia juga memberi pendapatnya. Amalan ini sangat baik untuk kita amalkan di kawasan tempat tinggal kita kerana amalan ini semakin dilupakan. Ada tak dalam petikan ayat ni? Tak ada. Tapi inilah dianya. Kena fikir secara kreatif. Ini dia. Kebat. Sebenarnya cuba kemukakan ayat atau isi yang tiada dalam petikan yang diberi. Baik. Apa respon Imran pula? Apabila Wei Chuan menyatakan pandangan amalan ini sangat baik untuk kita amalkan di tempat tinggal kita kerana amalan ini semakin dilupakan. Respon Imran. Betul Wei Chuan. Saya bersetuju dengan pandangan awak. Selesai dialog kita pada hari ini. Okey, susah. Susah kan? Mudah je kan? Okey. Jadi, kamu dah tahu dah tadi apa itu kata ganti diri. Dan pada dialog tadi, kita pun melengkapkan dialog tadi juga menggunakan kata ganti nama diri. Jadi, kamu perlu salin semula dialog tadi. Maknanya kamu perlu tontonlah video ini dengan teliti. Dan kamu perlu salin dialog tersebut. Salin dalam buku tata bahasa atau buku mengikut arahan guru kamu lah. Okey, kemudian hantar gambar tugasan pada guru masing-masing. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harapkan semua murid-murid dapat menyiapkan tugasan di samping menjaga kesihatan diri, sentiasa mematuhi SOP. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.